Pencemaran air ialah perubahan yang berlaku kepada air dari segi kandungan atau warna serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh pelbagai bahan pencemar dalam bentuk pepejal, cecair maupun dalam bentuk gas. Pencemaran air ini mempengaruhi seluruh biosfera tumbuhan dan organisma yang hidup di dalam jasad laut, sungai dan juga tasik, serta organisma dan tumbuhan yang mungkin terdedah kepada air itu. Kesannya bukan sahaja boleh merosakkan spesies individu, malah ia juga boleh merosakkan komuniti biologi semula jadi. Punca utama pencemaran air ialah pembuangan sampah dari kawasan perumahan di sepanjang sungai, tepi tasik dan laut. Contoh-contoh pembuangan sampah di sepanjang sungai, tepi tasik dan laut. Pembuangan sampah sarap ke dalam sungai akan menyebabkan sungai dipenuhi sampah sarap dan bahan terbuang yang terapung pada permukaan air. Selain itu, warna air sungai akan bertukar daripada jernih kepada kehitam-hitaman atau kehijau-hijauan. Sebagai contoh, di negara kita sendiri, jika dilihat, sungai-sungai di kawasan bandar maupun di kawasan kampung, keadaan sungai adalah keruh dan sisa-sisa sampah sarap boleh dilihat terampai di permukaan sungai. Kesimpulannya, sungai yang tercemar ini akan mengalir ke laut dan seterusnya akan membawa kepada pencemaran laut. Sebagai contoh, pencemaran sungai boleh terjadi apabila terdapat segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab melepaskan bahan sisa toksik dari kilang-kilang ke dalam sungai. Ini sekaligus memberikan kesan yang buruk kepada hidupan akuatik dan manusia. Bila air tercemar dengan sisa toksik, hidupan akuatik akan kekurangan oksigen untuk meneruskan kehidupan dan manusia pula akan mendapat penyakit yang serius jika meminum air yang tercemar. Di sini saya ingin mengulas beberapa cara untuk mengatasi punca di atas. Sebagai manusia yang bertanggungjawab, kita perlulah mengambil inisiatif dengan mengutip sampah yang terdapat di tepi-tepi laut, tepi-tepi sungai maupun di dalam sungai. Manakala peranan pihak berkuasa pula perlulah mengambil tindakan yang tegas terhadap individu yang membuang sampah merata-rata. Jelasnya, isu ini dapat dibendung apabila kita menggunakan bioplastik ataupun biodegradation plastik, di mana plastik ini senang mengurai apabila masuk di dalam air. Bioplastik ataupun biodegradation plastik, di mana plastik ini mudah mengurai apabila di dalam air. Ia tidak akan merosakkan ekosistem air apabila manusia membuangnya ke dalam air. Di sini saya ingin tegaskan kerana lebih daripada 30% sisa buangan di Malaysia ialah plastik.
di mana plastik-plastik yang digunakan apabila kita membeli barang-barang keperluan harian. Jika kita mempraktikkan cara-cara ini tadi, kita dapat mengurangkan kadar pencemaran air yang serius pada masa ini. Antara langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah pembuangan bahan sisa toksik ialah yang pertama, penguatkuasaan undang-undang, yang kedua, dengan mengadakan kempen kita semula dan yang ketiga, dengan memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi. Bagi penguatkuasaan undang-undang, setakat ini kita hanya mempunyai Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang bertujuan untuk mengawal aktiviti yang menjejaskan kualiti alam. Namun begitu, kita masih lagi belum ada akta khas untuk mengawal aktiviti pembuangan bahan yang tidak mudah mereput seperti bahan sisa toksik. Akta ini perlulah digubal bagi menyediakan garis panduan yang khas dan terperinci tentang pengurusan pembuangan bahan tersebut. Tambahan lagi, pihak kerajaan juga boleh mengenakan hukuman yang berat kepada pihak yang melakukan pembuangan ini secara merata. Langkah kedua, mengadakan kempen kita semula. Kita semula bermaksud mengubah bahan-bahan yang tidak digunakan lagi atau bahan-bahan buangan kepada bahan-bahan yang berguna dan bernilai di pasaran. Sebagai contoh, botol-botol kaca yang tidak digunakan lagi boleh dibersihkan dan disteril untuk digunakan semula. Dengan ini, bukan sahaja dapat mengurangkan masalah pencemaran, malahan dijimatkan sumber-sumber semula jadi yang digunakan untuk membuat botol-botol kaca yang baharu. Kerajaan juga boleh mempergiatkan lagi kempen kita semula dengan menyediakan lagi lebih banyak tempat pengumpulan bahan-bahan untuk kita semula supaya rakyat lebih senang untuk meneruskan aktiviti kempen ini. Kemajuan sains dan teknologi juga dapat mengatasi masalah ini di mana melalui penyelidikan dan pembangunan kita dapat mengeluarkan barang yang mesra alam. Sebagai contoh, bekas plastik yang mudah reput dan pinggan mangkuk mesra alam yang diperbuat daripada serkam padi. Barang-barang ini bukan sahaja tidak mencemarkan alam, malah dapat menyuburkannya. Teknologi canggih juga dapat menghasilkan jentera yang mampu menghancurkan plastik, tayar dan sebagainya menjadi serat halus yang kemudian dapat diproses semula menjadi barang yang berguna. Secara konklusinya, sudah terang lagi bersuluh bahawa terdapat pelbagai punca yang menyebabkan berlakunya pencemaran air ini. Kita sebagai manusia yang prihatin dan berakal haruslah sedar bahawa pemeliharaan dan pemuliharaan air adalah mustahak dan perlu dikekalkan kerana kesannya telah pun dapat dilihat pada hari ini. Pelbagai cara mengatasi pencemaran air yang telah dibincangkan tadi dan kita seharusnya peka terhadap masalah pencemaran air bagi mengelakkan daripada tercemar dengan lebih teruk. Justru itu, semua pihak perlu memainkan peranan dan mengembleng tenaga untuk mengatasi isu ini.